dan melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Berarti ada jeda setahun, geng. Ya, Tunku Abdurrahman datang nih ke Malaysia. Tapi itu dilakukan di stadium setahun, geng. Jeda masanya, geng, ya. Berarti tidak langsung merdeka, tapi ada jarak setahun, ya, 1 tahun untuk mengikrarkan kemerdekaan Malaysia. Oh, aku baru tahu nih, geng. Ya. Merdeka. Negaraku, negaraku. Yo sobre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi ada saya di sini. Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, tanpa buang masa. Jadi sebenarnya ada lumayan ramai sih, geng, ya, yang mau mereview, mereaction video terbaru dari Fakta Channel di DM Instagram, geng, ya. Oke, ini dia 10 fakta terpelik Malaysia rakyatnya sendiri tak tahu. Wah, rakyatnya sendiri tak tahu, apalagi saya, geng. Malaysia kantoy, kenapa kampung bawah air dirahasiakan? Oke, kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng, seperti apa video terbaru dari Fakta Channel, ya. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Merdeka untuk kawan-kawan yang ada di Malaysia, geng, ya. Semoga kita berjaya, geng, ya. Amin ya robbal alamin. Dan seperti biasanya, geng, sebelum kita mulai video ini, yang sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan jika kalian teringin untuk belanja shopping, geng, seperti biasanya ada link shopping yang saya letakkan di bawah video. Siapa tahu ada benda atau barang ini menarik, boleh kalian check out sekarang juga, geng, ya. Oke, kita akan coba untuk melihat sama-sama, geng, seperti apa video terbaru dari Fakta Channel, geng. Oke. Waktu di Malaysia pernah terhenti. What? Pulau misteri muncul dan gaib secara tiba-tiba. Kampung yang wujud di bawah air. Malaysia sepatutnya merdeka lebih awal. Merdeka. Bayangkan, satu benda kecil boleh mengubah perjalanan sebuah bangsa. Sejak dulu kita dibesarkan dengan kisah perjuangan Tunku Abdurrahman dan tokoh-tokoh lain dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan. Tapi di sebalik sejarah rasmi itu ada rahsia yang jarang disentuh. Fakta ini bukan sekadar misteri lama yang membuka tirai kepada sisi gelap dan misteri tanah air kita. Sisi yang membuatkan kita tertanya-tanya, apa lagi yang sebenarnya hampir berlaku tapi tidak pernah diceritakan. Apa jadi pun baik buruk pun inilah negeri kita. Di sini kita lahir dan di sini kita mati. 10 fakta terpelik tentang Malaysia yang rakyatnya sendiri tak tahu. Oke. Sebelum itu, jangan lupa subscribe Fakta. Sudah dong. Dan jangan lupa tekan loceng. Oke. 10. Silim Popon. Pernahkah korang dengar tentang sebuah kota yang hilang jauh di pedalaman Sabah? Ya, korang tak salah dengar. Silim Popon merupakan sebuah kota yang pernah wujud seketika pada awal 1900 sebelum lenyap begitu sahaja tanpa meninggalkan penghuni. Menurut catatan lama, kawasan ini pada mulanya hanyalah hutan terpencil yang sunyi. Tetapi segalanya berubah apabila mereka menemui sumber arang batu terbesar di Asia Tenggara. Syarikat Cowie Harbour Coal Company dari London kemudiannya membuka tapak pelombongan di kawasan ini dan membawa masuk pekerja dari luar. Dari situ lahirlah sebuah kota yang tiba-tiba muncul di tengah rimba, lengkap dengan hospital, kedai, landasan kereta api, malah turut mempunyai mata wangnya sendiri. Bayangkan, dari sebuah belantara sunyi bertukar menjadi kota moden yang digelar antara terkaya di Borneo Utara British. Namun kota ini tidak bertahan lama. Selepas petroleum mula menggantikan arang batu, pelombongan dihentikan. Satu demi satu penduduk meninggalkan kota tersebut dan menjelang 1937, Silim Popon hilang ditelan hutan. Hari ini yang tinggal hanyalah tapak pelombongan berlumut, rel berkarat yang berakhir entah ke mana dan runtuhan bangunan yang ditelan akar kayu. Dan kalau anda dapat lihat dekat sini, ni arang batu dah ni. Masih ada lagi arang batu di kawasan Silim Popon. Cuma
aktiviti-aktiviti pelombongan yang dah tak dijalankan sejak tahun 1930. Ada bekasnya, geng ya. Berarti ada bekas tapak yang dulu pernah ditinggali, geng. Dan sekarang masih ada nih bekasnya nih, geng. Oh my god. Oke. Next video. 9. Oke, 9. Manusia pertama mengelilingi dunia. Menurut sejarah, Serius? diketahui ramai yang mendakwa Juan Sebastian Elcano merupakan manusia pertama yang berjaya mengelilingi dunia kan. Tapi terdapat satu lagi fakta yang agak berlainan. Kalau korang nak tahu, ketika Portugis menawan Melaka pada tahun 1511, salah seorang daripada pembesar waktu itu bernama Ferdinand Magellan telah mengambil seorang pemuda Melayu sebagai pembantu, di mana pemuda itu dikenali sebagai Awang Hitam. Dipendekkan cerita, Magellan Panglima telah Awang merancang satu ekspedisi untuk mengelilingi dunia pada tahun 1519 dan membawa Awang Hitam dalam ekspedisi itu sebagai penterjemah disebabkan bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca atau bahasa perantaraan pada masa itu. Walau bagaimanapun, semasa pelayaran, Magellan telah terkorban ketika pertempuran dengan pasukan pemberontak yang diketuai oleh Lapu-Lapu di Kepulauan Cebu. Selepas serangan itu, nama Awang Hitam hilang terus dari sejarah dan Juan Sebastian Elcano pula dilantik untuk mengetuai ekspedisi mengelilingi dunia. Walau bagaimanapun, hasil penyelidikan dari ramai pakar sejarah mendapati berkemungkinan Awang Hitam kembali semula ke Melaka dan secara tidak langsung telah melengkapkan lingkaran keliling dunia lebih awal dari Elcano. Selepas penemuan itu, ramai penyelidik antarabangsa tempatan termasuk kerajaan negeri Melaka sendiri memberi pengiktirafan rasmi yang Awang Hitam merupakan manusia pertama yang berjaya mengelilingi dunia. Berarti itu artinya orang Melayu, geng, yang pertama mengelilingi dunia. Awang Hitam ini. Ya Allah. 8. Kenapa naik kapal? Oke. Kenapa Tunku Abdul Rahman berangkat ke London menaiki kapal laut tetapi pulang menaiki kapal terbang? Pada awalnya, Tunku bersama rombongannya menaiki kapal laut MV Asia dari Singapura menuju ke Karachi, Pakistan. Perjalanan itu mengambil masa berhari-hari dan ramai tertanya mengapa tidak terus ke London. Jawapannya, kerana pelayaran itu sendiri mempunyai tujuan tersirat. Di atas kapal yang jauh dari tanah air itulah, Tunku dan wakil Raja-Raja Melayu duduk berbincang panjang merangka hujah menyusun strategi seolah-olah kapal itu menjadi dewan rundingan sebelum dewan sebenar di London. Tapi tak mau naik plane, naik kapal. Jadi naiklah kapal Asia ni. Dalam masa naik kapal Asia, hari-hari kita berunding antara kita dengan pihak. Sampai semua dah dapat bersetuju nak cakap dengan satu suara, baru kita berhenti Karachi. Sekarang naik kapal terbang ke London. Namun yang menarik, setelah rundingan kemerdekaan berjaya, Tunku memilih untuk pulang ke tanah air dengan kapal terbang. Biar kerana cepat berita ya. itu terlalu besar untuk dilambatkan dan perlu disampaikan secepat mungkin Ya. kepada rakyat yang sedang menanti dengan penuh debaran. Betul. Karena kan memang ini adalah hal yang gembira, hal yang baik ya. Jadi harus cepat-cepat disampaikan. Sementara kalau di kapal, beliau menyusun strategi macam mana nanti ketika menghadapi diplomasi Inggris kan. Ya kan, disusun kata per kata, dirancang, geng ya. Jadi tak boleh cepat-cepat. Nah, sementara ketika selesai di diplomasi ya kan, geng, akhirnya kabar baik muncul ya, lalu cepat-cepatlah untuk balik lagi ke Malaysia, geng ya. Masya Allah, luar biasa, geng. Baru tahu aku. 7. Kampung Bawah Tasik. Korang mesti pernah dengar pasal Atlantis kan? Kota Okey. mistik yang dikatakan tenggelam di dasar laut. Tapi tahu tak korang, Malaysia juga ada versi Atlantis sendiri, iaitu Kampung Temenggung. Kampung ini tenggelam pada tahun 1978 apabila Lembaga Elektrik Negara LLN yang kini dikenali sebagai TNB membuat sebuah empangan hidroelektrik bagi memenuhi keperluan tenaga elektrik negara. Namun di sebalik pembinaan empangan itu ada kisah yang jarang didengar. Selepas Perang Dunia Kedua, hutan Royal Belum yang terletak berhampiran kampung tersebut pernah menjadi lokasi persembunyian gerila komunis. Ketika itu, Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak berhasrat menamatkan pengaruh komunis secara menyeluruh, tetapi pada masa yang sama mahu memberi manfaat kepada rakyat Perak. Dari situlah muncul idea membina empangan bukan sekadar untuk menyalurkan elektrik tetapi juga bagi menutup laluan rasa komunis di kawasan hutan. Menyedari rancangan itu, pihak komunis bertindak menentang habis-habisan pertempuran
pertempuran sengit tercetus dengan pasukan keselamatan. Malah Okey. sebuah helikopter Nuri turut ditembak jatuh dalam insiden tersebut. Ya Akhirnya, Allah. selepas perjuangan yang panjang, empangan itu siap dibina. Ancaman komunis semakin berkurangan, tetapi pembinaannya juga menandakan tamatnya riwayat sebuah kampung yang sudah wujud lebih 300 tahun. Hari ini, Kampung Temenggo tidak lagi kelihatan di peta. Ia tenggelam jauh di bawah air dan yang tersisa hanyalah Tasik Temenggo. Viewsnya cantik, geng ya. Ya Allah, memang lah, geng, di mana-mana komunis itu, ya kalian paham sendiri lah, geng ya, bosial ya. 6. 6. Kedaulatan terancam. Oke. Malaysia pernah diancam Vietnam? Serius? Vietnam? Semuanya bermula pada 1978 apabila Malaysia membuat keputusan menerima pelarian Vietnam yang melarikan diri akibat perang di negara mereka, di mana Pulau Bidong, Terengganu telah dipilih sebagai penempatan sementara yang menempatkan hampir 4,500 orang pelarian. Authorities in Malaysia have towed another boat of Vietnamese refugees out to sea. It's the third boat in 2 days that's been set adrift. Like the others, it's unseaworthy and overcrowded. Selama hampir 12 tahun, Malaysia menyediakan kemudahan asas bagi memenuhi keperluan harian mereka. Sehinggalah pada tahun 1990, PBB memutuskan untuk memindahkan pelarian ke negara ketiga melalui proses saringan. Tapi perkara ini telah menimbulkan kemarahan mereka. Pada Jun 1995, mereka telah mengadakan demonstrasi besar-besaran menyebu pejabat pasukan keselamatan Malaysia, melakukan mogok dan keganasan, mewujudkan kumpulan Samseng dan macam-macam lagi. Sehingga perkara itu hampir mengancam keselamatan negara. Waduh. Who know they have to go back. Kok begitu? Go back for other reason, for various reasons. They have not respected the law of my country. Selepas beberapa rundingan dibuat dan penangkapan besar-besaran terhadap mereka yang menentang, semua pelarian akhirnya berjaya dihantar ke negara ketiga, sementara sebahagian lagi dihantar pulang ke negara asal. Ya. Ternyata dari dulu sampailah sekarang nih, geng ya, Malaysia ini terlalu baik hati nih, geng. Ya kan, menerima pendatang-pendatang seperti kalau sekarang Rohingya, ya kan, geng. Lalu pendatang asing tanpa izin, ya kan, geng. Dan itu sudah dilakukan ternyata sudah lama, geng. Ya, dari Vietnamnya aku baru tahu nih. Allahu Akbar. Ya. Itulah, geng ya, bangsa Malaysia ya, maksud saya yang ada di Malaysia nih, bermati-matian bersusah payah berjuang menuntut kemerdekaan. Tiba-tiba bangsa pendatang yang entah dari mana menuntut hak kesamarataan di bumi bangsa Malaysia nih. Ya Allah, nih macam mana nih, geng, konsepnya kan, geng. Aduh. 5. Dawn Raid. Dawn Raid. I know. Malaysia pernah menewaskan British dalam satu peperangan tanpa senjata api. Serangan ini digelar sebagai Dawn Raid atau serangan subuh. Segalanya bermula pada tahun 1981. Ketika itu, kerajaan British mula menekan Malaysia secara senyap. Syarikat Guthrie milik mereka yang menguasai lebih 200,000 ekar tanah di Malaysia menolak cadangan untuk membantu petani dan penoreh. Jadi dia register syarikat pun di Suara London, tun nih. bukan di sini. Untung semua pergi ke London. Jadi mereka berpendapat bahawa kita patut bawa baliklah ni ladang-ladang besar ni. Tapi bila minta nak beli, dia tak menjual. Pada masa yang sama, kerajaan British menghentikan subsidi pendidikan untuk pelajar Malaysia di UK dan menceroboh ruang udara negara menggunakan jet supersonik. British Airways. Situasi itu telah menyalakan satu rancangan sulit Tun Mahathir. Perdana Menteri ketika itu tidak hanya melaungkan slogan Buy British Last. Di sebalik tirai, beliau dan pasukannya mula merancang sesuatu yang jauh lebih besar. 7 September 1981, tepat jam 4 pagi, operasi sulit dilancarkan. Bursa saham London menjadi medan pertempuran. Ya. Dalam masa 4 jam, PNB berjaya menawan 51% saham Guthrie. Dalam sekejap mata, ibu pejabat Guthrie terus berpindah dari London ke Kuala Lumpur. And we carried out what was called Dawn Raid. Dawn It was Raid. early in the morning. Our buyers. 4. Luar 4. biasa. 4. Pulau Batu Hairan. Pulau Batu Hairan. Hairan.
Saya pun hairan nih. Apa maksudnya? Sama seperti namanya, Pulau Batu Hairan memang penuh dengan persoalan yang tidak terjawab. Segala bermula pada April 1988. Seorang nelayan tertidur di botnya ketika menangkap ikan pada waktu malam. Apa yang mengejutkan bila dia terjaga, botnya telah tersadai di sebuah pulau batu yang langsung tidak pernah dilihatnya sebelum ini. Di atas pulau itu, ratusan ikan terdampar seolah-olah ditolak keluar dari laut. Ada yang mendakwa pulau itu pernah muncul suatu ketika dahulu sebelum gaib begitu sahaja. Kekecohan bertambah apabila seorang individu dari Filipina menegaskan bahawa pulau itu asalnya milik mereka tetapi dihanyutkan ombak besar sehingga terdampar di perairan Sabah. Namun yang lebih mengejutkan, selepas menjadi tumpuan selama 2 tahun pada 1990, pulau itu lenyap semula. Ahli geologi seperti Profesor Dr. Felix dari Universiti Malaysia Sabah percaya pulau ini terbentuk akibat letusan gunung berapi lumpur di dasar laut. Ada juga teori yang mengatakan ia hilang kerana hakisan ombak yang kuat. Namun terdapat juga sebagian penduduk yang mengaitkan kemunculan pulau ini dengan perkara-perkara mistik. Sampai hari ini, Pulau Batu Hairan kekal misteri. Tiada siapa tahu bila atau di mana ia akan muncul lagi. Tambahan pula kejadian gempa bumi di Segamat Johor baru-baru ini membuatkan ramai tertanya, adakah ia petanda lingkaran api atau ring of fire sudah bergerak dan adakah Pulau Batu Hairan akan sekali lagi timbul di dasar laut. Nah, berarti tenggelam, geng, Pulau Batu Hairan itu ya. Nah, korang nak tahu tak, punyalah susah nak cari video pasal Pulau Batu Hairan ni. Sampaikan fakta terpaksa ambil daripada lagu karaoke. lagu apa ini? Seram pula. 3. Pengumuman merdeka sebenar. Nah, ini. Ramai yang percaya. Serius, geng? Merdeka. Mengumumkan tarikh kemerdekaan di Kuala Lumpur. Merdeka akan tercapai pada 31 hari bulan 1957. Namun hakikatnya, sejarah mencatatkan sesuatu yang berbeza. Selepas beliau bersama rombongan berjaya menandatangani perjanjian kemerdekaan dengan kerajaan British, kepulangan mereka ke tanah air disambut penuh semangat. Sebaik sahaja tiba di lapangan terbang Batu Berendam, Melaka, ribuan rakyat menanti dengan penuh harapan. Rombongan diarak dengan konvoi motosikal dan puluhan kereta yang membelah jalan raya menuju ke padang Bandar Hilir. Padang itu Tunku berdiri di hadapan lautan manusia dengan suara yang lantang. Beliau mengumumkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan. Perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Saat itu, buat pertama kalinya, laungan merdeka bergema sebanyak 3 kali disambut lebih 100,000 rakyat yang bersatu hati melakukan semangat yang sama. Wow. 3 kali ya. Sebagai lokasi pengumuman membawa makna yang mendalam. Ia lambang penghargaan kepada rakyat yang berkorban demi kejayaan misi rombongan merdeka ke London. Ia juga melambangkan bumi Hang Tuah akhirnya bebas daripada belenggu selama lebih 400 tahun. Namun, laungan keramat itu hanyalah permulaan. Setahun kemudian, pada 31 Ogos 1957, di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, Tunku berdiri sekali lagi dan melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Berarti ada jeda setahun, geng. Ya, Tunku Abdul Rahman datang nih ke Malaysia. Tapi itu dilakukan di stadium setahun, geng. Jeda masanya, geng ya. Berarti tidak langsung merdeka, tapi ada jarak setahun ya, 1 tahun untuk mengikrarkan kemerdekaan Malaysia. Oh, aku baru tahu nih, geng. Ya. Merdeka. Menandakan lahirnya sebuah bangsa yang benar-benar merdeka. Teringat pula faktau pasal kisah Jam Menara Sultan Abdul Samad yang dikatakan pernah berhenti berfungsi pada 31 Ogos 1987. Yang lagi pelik, diorang langsung tak jumpa apa yang menyebabkan jam itu berhenti berfungsi. Sehinggalah 6 jam kemudian baru diorang perasan salah satu skru jam itu tercabut. Korang bayangkan, hanya kerana satu skru je, waktu di Malaysia dikatakan terhenti selama 6 jam. Karena rusak ya. 2. Maklumat sulit pada batu
Selain batu bersurat di Terengganu dan Penggalan Kempas Negeri Sembilan, terdapat satu lagi batu bersurat yang jarang diketahui orang, iaitu batu bersurat beruas di Perak. Batu Kenapa ini disensor? pertama kali dijumpai pada tahun 1986. Ia berbentuk seperti ramen dan dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran, dipercayai membuktikan kedatangan Islam ke Beruas lebih 1000 tahun lalu. Ketika batu itu dalam proses pemindahan, ia tiba-tiba hilang tanpa meninggalkan sebarang jejak. Menurut penduduk tempatan, beberapa individu yang berdakwa pengkaji dicuri dari Kuala Lumpur telah mengambil batu tersebut. Sehingga kini identiti dan tujuan mereka tetap menjadi misteri. Kehilangan batu ini menimbulkan pelbagai spekulasi kerana dipercayai mengandungi kod rahsia yang mendedahkan maklumat yang sensitif. Kecurigaan bertambah apabila para pengkaji pernah menawarkan RM1,000 kepada sesiapa yang berjaya menemui batu tersebut. Weh, Kini lokasi sebenar RM1,000. batu bersurat beruas masih tidak diketahui. 1. Oke, satu-satu. Malaysia pernah hampir merdeka. Malaysia pernah hampir merdeka, maksudnya? Seperti kita tahu, Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. 1957 kan? Tetapi tahukah korang, negara kita hampir merdeka pada 1945? Sama dengan Indo dong. Yang kedua, Jepun yang semakin lemah merancang sesuatu yang mengejutkan. Mereka menubuhkan Hodosho dan menyatakan hasrat untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia dan tanah Melayu ketika itu. Pada 12 Ogos 1945 di Taiping, satu piagam digubal sebagai piagam Taiping. Rancangannya adalah untuk mengisytiharkan kemerdekaan di Kuala Lumpur serentak dengan Indonesia pada 17 Ogos. Tetapi sejarah berubah secara drastik. Pada 6 Ogos 1945, Amerika Syarikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepun terpaksa menyerah kalah pada 15 Ogos, hanya 2 hari sebelum pengisytiharan kemerdekaan dijadualkan. Dalam sekelip mata, rancangan itu terhenti. Soekarno mengumumkan kemerdekaan Indonesia dan tanah Melayu pula pada masa itu dikatakan hampir merdeka dalam konteks tertentu, tetapi hanya terlewat 48 jam. Namun perjuangan tidak berhenti di situ. Setelah 12 tahun penuh cabaran dan pengorbanan, Malaysia akhirnya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Membawa lebih banyak peluang untuk rakyat merasakan kemerdekaan dan kebebasan yang sebenar. Sebelum itu, ingin faktor beratkan di sini. Apa yang faktor kongsikan ialah fakta mengenai Malaysia mungkin berpeluang merdeka dengan lebih awal dan bukannya pasal isu pemikiran radikal ataupun tidak. Faktor faham isu itu. Namun video kali ini lebih meraihkan semangat kemerdekaan dan bukannya perbezaan. Yang tahu je tahu. Hal ini secara tidak langsung mengajar kita sejauh mana pun kita merancang, semuanya takkan berlaku tanpa izin dari Allah dan hanya Allah lah sebaik-baik perancang. Oleh itu, sempena menyambut hari kemerdekaan yang ke-68 ini, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan mendoakan agar dicurahkan rahmat ke atas pejuang-pejuang tanah air kita. Apa jadi pun baik buruk pun inilah negeri kita. Di sini kita lahir dan di sini kita mati. Nah, itulah salah satu alasan kenapa Wak Lonjong masih tetap cinta dengan Indonesia, karena filosofi ini, geng. Ya kan, sebenarnya di luar sana itu ada beberapa kawan-kawan lah daripada Malaysia. Cak, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Cak, pindahlah ke sini, jadi warga Malaysia sini. Saya sayang dengan Malaysia, geng. Tapi itulah, saya masih cinta dengan Indonesia dan filosofi dari siapa ini, kawan-kawan boleh komen ya. Saya gunakan juga. Mau seburuk apapun itu negara kita lahir di sini, kita matinya pun di sini, geng. Ya, sama dengan Wak Lonjong juga lah. Saya cinta Malaysia, tapi saya tidak mungkin untuk pindah ke Malaysia, geng, ya, karena saya tetap mencintai Indonesia, geng, ya. Itu juga dengan kawan-kawan, ya kan, geng. Malaysia pun juga seperti itu, lahir di sana, membesar di sana, mati pun di sana, geng. It's so beautiful, geng, ya. Walaupun apapun kondisi negara kita, kan, geng, ya. Oke, ya. So, macam mana, geng? Video kali ini boleh komen di kolom komentar. Ada banyak sekali fakta-fakta yang baru saya tahu, geng, ya, dari admin Faktor Channel. Luar biasa, geng, ya. Dari cara dia menganalisa, dia memberikan sebuah informasi, geng,
Ini sangat-sangat padu, power sekali, geng. Ya Allah, mantap-mantap. So, ya sekali lagi selamat Hari Merdeka, geng ya. Semoga kita berjaya selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng. Sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton dan terima kasih yang sudah request di Instagram. Ada ramai sekali request. Thank you sudah request, geng ya. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dalam video sama dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin bila kita sama-sama, silahkan kirim videonya di Instagram. Insya Allah kita akan jumpa lagi. Dan akhirnya saya walang jumpa dulu, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, geng. Negaraku